Selamat datang ke rangkaian YouTube kami, Firstborn Calling, Panggilan Anak Sulung. Tujuan rangkaian ini diciptakan adalah untuk menjelaskan dan menegakkan pendirian kami, iaitu firman Tuhan dapat dipercayai sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan. Ia juga telah pun diberikan dan terpelihara turun-temurun untuk manfaat manusia. Dengan itu, marilah kita bersama-sama mendalami perkara atau topik untuk hari ini, iaitu apakah nama Tuhan Alkitab. Walaupun topik ini merupakan antara perkara yang amat penting untuk diketahui, ianya sering diliputi dengan kekeliruan dan kontroversi. Tetapi sebelum kita menyentuh unsur-unsur kekeliruan tersebut, biarlah Alkitab sendiri membentangkan kepada kita mengenai kepentingan namanya. Petikan-petikan tersebut adalah kenyataan pencipta alam semesta tentang dirinya. Didapati bahawa keseluruhan firman Tuhan menyebut dan mengutamakan nama pencipta hampir 7,000 kali. Malah, pengetahuan dan pemahaman akan namanya telah pun diubah ataupun disembunyikan untuk berkurun lamanya sehingga kini. Namanya telah digantikan dengan istilah umum ataupun dengan gelaran yang lain. Izinkanlah kami membentangkan beberapa sebab kenapa nama Tuhan tidak disebut, malah tidak diketahui oleh ramai yang percaya. Wujudnya suatu pandangan yang diterima secara umum bahawa Tuhan Alkitab mempunyai pelbagai nama, dan oleh itu kita tidaklah seharusnya menyekat atau menghadkan namanya hanya kepada satu. Sebenarnya, jika kita merujuk kepada penggunaan namanya di dalam bahasa asal Alkitab, iaitu bahasa Ibrani, kita akan mendapati bahawa perbezaan antara namanya dan gelaran-gelaran atau istilah-istilah untuk menjelaskan kepribadiannya memang nyata dan ketara. Alkitab Ibrani menggunakan susunan huruf YHWH ataupun Yud He Wah He yang juga dikenali sebagai Tetragrammaton sebagai namanya. Untuk perkataan-perkataan yang menjelaskan tentang kepribadiannya dan kewujudan ilahinya, bahasa Ibrani mempunyai perkataan-perkataan yang berlainan. Sebagai contoh, untuk perkataan Tuhan ataupun Dewa, bahasa Ibrani menggunakan perkataan Elohim atau secara ringkas El. Untuk perkataan Tuan atau pemilik, bahasa Ibrani menggunakan Adonai atau Baal. Alkitab Ibrani juga menggunakan perkataan-perkataan berikut. Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. El Shaddai, Tuhan yang Maha Perkasa. Immanuel, Tuhan bersama kita. Mengikut apa yang telah pun dijelaskan mengenai perkataan El, kita dapat merumuskan bahawa ketiga-tiga contoh di atas adalah gelarannya yang memberikan kita pengertian mengenai Tuhan Alkitab ini berdasarkan konteks ataupun situasi di mana ia menunjukkan kepribadiannya. Mari kita pertimbangkan tiga contoh yang lain. Dapatkah anda perhatikan perbezaan antara perkataan-perkataan dalam contoh ini dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya? Di sini, perkataan pertama setiap contoh adalah nama khususnya. Perkataan yang kedua berkaitan dengan kepribadian atau kuasanya. Kemungkinannya, perbezaan ini tidak dapat diperhatikan dalam Alkitab bahasa Malaysia, tetapi ianya begitu ketara di dalam bahasa asal Alkitab. Mungkin kamu tertanya, kalau ianya begitu nyata dan mudah dibezakan, mengapakah ianya tidak diterjemahkan sebegitu? Mari kita pertimbangkan seterusnya
amalan-amalan penterjemahan yang giat diamalkan di seluruh dunia. Sejak turun-temurun, telah pun wujud satu tanggapan antara orang-orang Israel bahawa namanya begitu kudus dan suci sehingga ia tidak patut disebut. Susunan huruf-huruf YHWH ini tidak dapat disebut dengan sempurna sebagai satu perkataan tetapi sebagai huruf-huruf berasingan. Tradisi ini dipegang kuat dan dihulurkan dari satu generasi ke generasi yang lain sehingga kaum Ibrani sendiri telah menggantikan tetragrammaton itu dengan gelaran Adonai yang bermaksud Tuan Pemilik. Tetapi tradisi ini tidak seiras dengan apa yang dapat diperhatikan melalui firman-Nya. Marilah kita bersama-sama mempertimbangkan tuntutan Tuhan mengenai penyebutan nama-Nya. Terdapat banyak lagi petikan-petikan di dalam Alkitab di mana kita diarahkan untuk menyebut, menyeru, memuji dan memuliakan nama khususnya. Mungkin kamu sendiri pernah menggunakan perkataan Haleluya dalam pujian dan sembahan kamu tanpa menyedari bahawa kamu sebenarnya menggunakan nama-Nya. Namun, nama khususnya tidak diketahui atau digalakkan disebut walaupun kita diarahkan oleh firman-Nya. Mengikut sejarah, orang-orang Israel setelah dibuang ke negara asing akibat keingkaran mereka sejak kurun ke-6 sebelum Masehi, mula menggunakan perkataan-perkataan yang lebih umum untuk menyesuaikan diri mereka dengan bangsa-bangsa asing yang mengelilingi mereka. Dari abad ke abad, namanya seterusnya dianggap sebagai terlalu suci atau kudus untuk digunakan sehingga ramai di antara mereka tidak lagi ingat dan kenal akan nama khususnya itu. Justru itu, masalah baru mula timbul di mana ramai mula mengatakan bahawa penyebutan namanya secara tepat tidak dapat dikenal pasti lagi. Pandangan ini kini telah pun menjadi pendirian dan pegangan di kalangan para sarjana dan penterjemah Alkitab. Tetapi Tuhan Alkitab sendiri telah pun bersabda di Keluaran bab 3 ayat 15 bahawa nama-Nya akan wujud selama-lamanya dan dengan nama itulah akan Dia diseru turun-temurun. Melalui penjelasannya sendiri, Yang Maha Berkuasa telah pun menyatakan bahawa nama-Nya adalah Yahuwah dan itulah nama-Nya buat selama-lamanya. Ini bermaksud bahawa nama-Nya akan terpelihara dan dikekalkan buat selama-lamanya. Malah, penemuan Dead Sea Scrolls pada tahun 1948 membuktikan kenyataan Alkitab itu. Sejumlah lembaran kulit, papirus dan tembaga yang dijangka berasal dari tahun 100 sebelum Masehi sehingga 135 yang ditemui di gua-gua berdekatan pantai utara barat Laut Mati Israel yang mengandungi bahagian-bahagian dari beberapa kitab dari Perjanjian Lama dan beberapa teks yang tidak termasuk dalam kitab suci dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Tulisan yang dapat dilihat pada lembaran ini adalah bahasa Ibrani purba dan dibaca dari arah kiri ke kanan. Ianya dipetik dari tulisan Nabi Yesaya dan nama khususnya Yahuwah, Yud-He Wah-He, tertera sebanyak 6 kali dalam petikan ini sahaja. Menurut penelitian pakar-pakar bahasa dan tulisan, namanya telah pun terpelihara dan tidak diganti oleh juru tulis pada waktu itu. Dua gambar pada sudut atas dan bawah adalah penemuan namanya seawal 600 sebelum Masehi dan 800 sebelum Masehi. Jadi,
Jika namanya telah pun terpelihara untuk berkurun-kurun lamanya, adakah penyebutannya juga terpelihara? Carta seterusnya telah dihasilkan oleh sebuah organisasi bahasa Ibrani untuk tujuan menjelaskan penterjemahan huruf-huruf Ibrani dalam bentuk terawalnya dan bagaimana ianya diterjemahkan dalam bahasa-bahasa purba Alkitab. Bahasa Ibrani terawal mengikut sejarah adalah dalam bentuk piktograf atau huruf bergambar. Ianya diikuti dengan bentuk paleo, iaitu tulisan tersusun yang terawal. Seterusnya Ibrani moden, bahasa Yunani dan Latin. Mengikut tulisan tersusun terawal, iaitu Ibrani Paleo, kita dapat menentukan penyebutan nama khusus Tuhan Alkitab dengan tepat. Menggunakan carta ini, kita dapat perhatikan bahawa huruf konsonan Ibrani Paleo mempunyai bunyi vokalnya sendiri. Mari kita cuba menyebutkan susunan huruf YHWH dengan bunyi vokalnya. Tidak begitu rumit, kan? Tetapi janganlah hanya percaya apa yang telah kita paparkan ini, tetapi ujilah untuk diri kamu sendiri. Ikutlah pedoman 1 Tesalonika bab 5 ayat 21. Uji setiap perkara, berpegang teguh pada yang baik. Kini, dengan tersedianya pelbagai kemudahan seperti internet dan aplikasi kamus dan carian bertalian, kita mempunyai kebolehan membezakan untuk diri sendiri sama ada sesuatu pandangan itu berpadanan dengan Alkitab atau tradisi manusia semata-mata. Unsur-unsur selain daripada ketepatan dan kepadanan Alkitab yang mempengaruhi kaedah penterjemahan haruslah dipersoalkan dan dipertimbangkan semula jika ianya harus diamalkan atau tidak, terutamanya apabila ianya bercanggah dengan tuntutan Tuhan Alkitab. Sebagai contoh, petikan dari Ulangan bab 12 ayat 29 hingga 32 melarang umatnya Israel sama sekali daripada meniru atau mengikut cara-cara dan kaedah-kaedah penganut-penganut agama lain dalam hal penyembahan dan pujaan Tuhan mereka. Seterusnya, semua penganut dan pengikut Tuhan Alkitab diarah untuk menyanjung tinggi kesucian dan kekudusan Tuhan mereka tanpa berbelah bagi. Jadi, mengapakah jika diperhatikan di dalam hal penterjemahan Alkitab bahasa Malaysia dan Indonesia, kaedah atau pendekatan yang telah pun digunakan oleh pihak-pihak penterjemah adalah berdasarkan kepada pemahaman dan penerimaan perkataan ataupun ayat-ayat oleh bangsa atau masyarakat di mana penterjemahan tersebut dilakukan. Sebagai contoh, sekiranya sesuatu perkataan sudah pun diterima dan sering digunakan oleh sesebuah bangsa untuk nama Tuhan mereka, penterjemah-penterjemah Alkitab akan menggunakan atau mengadaptasikan perkataan tersebut untuk penggunaannya dalam Alkitab. Sekali lagi, ujilah tuntutan kami ini. Walaupun kaedah ini seolah-olah wajar dan tepat, namun itu bukannya pandangan dan penjelasan Tuhan Alkitab. Biarlah kita ulang secara ringkas apa yang telah pun kita fahami dari penjelasan mengenai penggunaan namanya antara mereka yang percaya di dalam Alkitab. Keseluruhan firman Tuhan menyebut dan mengutamakan nama pencipta hampir 7,000 kali. Terdapat berpuluhan petikan dan arahan yang menyatakan betapa penting untuk namanya disanjung dan dimuliakan melalui cara penggunaan dan penyebutan yang tepat dan padan. Perbezaan antara istilah Tuhan dan nama khususnya memang nyata dan ketara dalam bahasa Alkitab asal, iaitu bahasa Ibrani. Terdapat pelbagai gelaran, istilah atau deskripsi, tetapi hanya terdapat satu perkataan untuk namanya.
Nama khususnya telah pun terpelihara dari abad ke abad, dari turun-temurun dan telah dibuktikan berulang kali melalui pelbagai temuan arkeologi. Malah penyebutannya juga dapat ditentukan melalui pemahaman sebutan bentuk bahasa Ibrani Purba, Ibrani Paleo. Tuhan Alkitab sendiri telah pun menetapkan pendekatan penterjemahan, malah segala yang melibatkan penyembahan dan pujaan terhadapnya. Kaedah penterjemahan yang mengutamakan keperluan atau kehendak manusia dilarang sama sekali. Dia suci dan kudus, berbeza dari kepercayaan dan amalan-amalan yang berlainan. Kepribadian dan perwatakannya terpelihara melalui maksud dan penggunaan namanya secara tepat. Sebagai penutup kata, kami ingin mencadangkan supaya kamu pertimbangkan pendirian Tuhan sendiri mengenai namanya. Di rangkaian ini, kami percaya sesungguhnya bahawa kesaksian firmanlah yang dapat meyakinkan kamu tentang pemahaman dan penggunaan nama pencipta alam semesta. Amsal 30 ayat 4. Siapa naik ke langit dan turun? Siapa mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa yang membungkus air di dalam jubahnya? Siapa menetapkan segala hal hujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau pasti tahu. Ramai yang telah lahir dan mati tanpa mengetahui jawapan kepada soalan ini. Adakah ia satu kemungkinan yang kamu berada di sini kerana pada suatu ketika kamu juga mencari jawapan ke soalan ini? Ini adalah harapan kami bahawa video ini akan menggalakkan kamu untuk terus menguji segala sesuatu dengan menggunakan firman-Nya sebagai garis panduan yang muktamad.